Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita untuk matematik pada minggu ketiga PDPR ni untuk tahun 5. Kita akan terus sambung pembelajaran kita pada minggu ni. Masih lagi kita dalam tajuk nombor dan operasi. Kita tengok objektif kita di akhir PDPR hari ni, pembelajaran di rumah hari ni, awak murid akan dapat yang pertama membandingkan nilai dua nombor. Kita membandingkan dua nombor, kita nilaikan, kita put dan terus kita bandingkan nombor kecil yang mana satu, nombor yang kecil yang mana satu, nombor yang besar. Yang kedua, daripada kita membandingkan, kita akan menyusun nombor mengikut tertib, sama ada tertib menaik ataupun tertib menurun. Menaik daripada nilai yang kecil kepada nilai yang besar, menurun daripada nilai yang besar kepada nilai yang kecil. Yang ketiga, melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib menaik dan menurun. Yang ni diberi garis nombor dan kita letakkan nombor-nombor tu, nilai yang betul, nombor yang betul. Dan yang terakhir, mengenal pasti nombor perdana dalam lingkungan 100. Apakah nombor perdana? Apakah yang dimaksudkan dengan nombor perdana? Dan kita kena pasti ini nombor perdana, dan kita kena pasti nombor perdana dalam lingkungan 100, daripada 1 hingga 100, yang mana nombor perdana, yang mana bukan nombor perdana. Nampak minggu ni objektifnya agak banyak tapi sebenarnya objektif pertama, kedua, ketiga ni mudah je. Yang pertama, kedua, ketiga dah biasa belajar. Dalam tahun 1, 2, 3, 4 dah belajar membanding apa semua, awak dah tahu yang mana nombor yang besar, yang mana nombor yang nilai dia kecil. Yang nombor perdana je dia yang baru tak awak. Kita pergi pada objektif yang pertama, membanding dan menyusun. Ada kesilapan ejaan di sini. Menyusun nilai dua nombor mengikut tertib menaik dan menurun. Rujuk buku teks awak, muka surat 7. Semua boleh buka buku teks, muka surat 7. Sebab contoh saya pun berdasarkan buku teks. Ini contoh dia, muka surat 7. Banding dan susun nombor. Jadual menunjukkan bilangan blok yang digunakan untuk membuat 4 model. Robot, bangunan, rumah, kereta. Maknanya untuk buat robot dia memerlukan 118,000 lebih blok. Untuk bangunan memerlukan 320,915. Untuk buat rumah memerlukan 120,290. Dan untuk membuat kereta memerlukan 98,050. Jadi kat sini kita banding dan susun nombor. Macam mana cara untuk kita bandingkan dan susun nombor? Yang pertama, cara dia kita tengok daripada nilai tempat dia, satu persatu. Tengok dia dah susun robot dengan rumah. Model yang manakah menggunakan bilangan blok yang lebih banyak, maknanya lebih besar lah. Robot ataupun rumah. Jadi kat sini dia ada susun nombor dia. Dia susun mengikut nilai tempat. Untuk robot 100,000, 1 dia letak kat 1, 1 lagi dia letak kat sini, 8 dia letak kat 1000, 100, 2, sifar. Begitu juga dengan rumah. Ini rumah. Rumah 1, 100,000 dia letak dekat 1, 20,000 dia letak dekat 2, 1000 sifar dia letak dekat sifar, 200 dia letak dekat 100, 90 dia letak dekat 10, dan sifar sah. Selepas dia letak nombor-nombor ni, kemudian dia bandingkan. Kita tengok daripada, kita tak payah banding daripada nilai yang kecil, sebab sekarang ni kita nak tengok, kita ambil daripada nilai yang besar. 100,000. Robot 100,000 ada 1. Model rumah pun 100,000 ada 1. Sama. Jadi sama, kita kena tengok pada yang 10,000. Yang 10,000, model robot 1. 10,000 ni. Ni 10,000. Yang mana untuk model rumah, model rumah 10,000 dia adalah 2. Jadi 2 lagi besar daripada
1. Maknanya kita terus ambil kesimpulan model rumah lagi 2. Lagi besar ke lagi kecil? Lagi besar. Ni. Terus kita boleh buat kesimpulan. Okey. Kemudian dia kata susun kembang 4 bilangan blok dalam tertib menaik. Disuruh susun. 4 ni dia suruh susun. Yang tertib menaik. Dekat sini dia susun dulu dalam nilai tempat. Ratus ribu. Jadi di sini kita tengok. Yang paling besar adalah 3. 3 ni yang mana 3? Bangunan. Jadi bangunan ni yang paling besar. Okey. 1 sama. Ratus ribu sama. Antara robot dengan rumah sama. Jadi robot dengan rumah kena tengok sini. Okey. Tengok. Sini maknanya yang lebih besar adalah rumah. Jadi rumah nombor 2 besar. Dan yang ketiga besar adalah robot. Dan yang paling kecil adalah kereta. Ni cara dia. Jadi untuk kita susun secara tertib menaik daripada nilai yang kecil 98,000 ni anda kereta. Kemudian pergi pada 118,000. 118,000 adalah robot. Kemudian 120,000 ni adalah rumah. Dan nilai yang paling besar adalah bangunan. Bangunan yang paling besar. Ni adalah tertib menaik daripada nilai yang kecil kepada nilai yang besar. Okey, jadi awak dah faham apa yang dimaksudkan dengan banding. Banding kita tengok. Kemudian lepas banding kita susun. Susun ni ada 2, satu menaik, satu menurun. Okey. Pergi contoh yang seterusnya. Untuk objektif yang seterusnya, melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib menaik atau menurun. Ini bersama. Kena ingat menaik daripada nilai kecil kepada nilai besar. Menurun daripada nilai besar kepada nilai yang kecil. Contoh menaik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan contoh menurun 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Ni, macam mana kita ni rangkaian nombor. Macam mana kita nak lengkapkan T. T ni tak ada. Disuruh lengkapkan T. Nilai yang mungkin bagi T. Okey, tapi ni dia bagi ni menaik ke menurun. 600,000, 128, 600,000, 131. Daripada ni 28, 31. Makin besar ke makin kecil? Makin besar. Bila makin besar ni adalah tertib menaik sebab dia makin besar. Jadi macam mana kita nak tentukan nombor ni? Kita tengok, kita bandingkan. Tadi awak dah belajar bandingkan. Kita bandingkan satu persatu. 600. Saya ambil 3 terus. 600. Tak berubah. Berubah tak? Tak berubah. Ni pun berubah tak? Tak berubah. Ni berubah tak? Tak berubah. Okey. Jadi sini kita boleh dah nombor depan kita buat dah. 600. Tak berubah. Okey. Tengok. Ni 128, ni 131. 100 ni pun tak berubah. 100, 100, 100 pun tak berubah. 28, 31 berubah. Berubah banyak mana? 28 nak pergi ke 31 melibatkan berapa nombor? 29, 30, 31. Okey. Jadi berapa nombor yang terlibat? 3. 3. Dia melompat sebanyak 3. Okey. Jadi 131 nak pergi kepada T pula. Mestilah dia melibatkan lompat 3 juga. Jadi 131 lompat 3 dia akan jadi berapa? 1, 3, 4 kalau ikutnya. Betul? Jadi tapi 134 ada dah sini. Jadi berapa nilai yang kemungkinan yang mungkin? Dia mesti antara 31 tak ada.
32, 33. Antara dua nombor ni. Itu maksud dia yang mungkin. Janji di nombor tu menaik. Okey. Janji nombor tu adalah nombor menaik. Faham Tengok macam mana kita nak bandingkan dia. Pertama 131, 134. Jadi dia mesti menaik. Awak tahu mesti menaik. Jadi kita nak cari dia menaik tu banyak mana. Ni dia buat 131 kat sini. Okey, 132 tak ada, 133 tak ada, 134 ada. Jadi ni adalah kemungkinan nombor dia. Mungkin. Okey, yang ni antara tajuk utama kita mengenal pasti nombor perdana dalam lingkungan 100. Maksud dalam lingkungan 100 adalah daripada nombor 1 sehingga 100. Mana nombor perdana antara 1 sehingga 100. Okey, yang ni awak boleh rujuk muka teks, muka surat 10. Tengok dulu Okey, sebelum tu kita kena tahu apa yang dimaksudkan nombor perdana. Awak dah belajar banyak jenis nombor. Awak belajar nombor bulat. Awak dah belajar nombor nombor ganjil. Awak dah belajar nombor genap. Sekarang ni awak tambah lagi, awak belajar nombor perdana. Okey, nombor ganjil apa dah? Nombor 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu nombor ganjil. Nombor genap 2, 4, 6, 8, 10. Itu nombor genap. Itu dua jenis nombor. Sekarang ni awak tambah lagi satu ilmu yang awak belajar, nombor perdana. So apa yang dimaksudkan dengan nombor perdana? Tengok nota yang dia bagi ni. Nota yang dia bagi ni. Syarat-syarat untuk jadikan nombor perdana. Yang pertama, lebih besar daripada 1. Jadi dengan kesimpulannya 1 bukan nombor perdana. Dia lebih besar. Yang kedua, hanya boleh dibahagi dengan 1. Syarat dia dan dirinya sendiri sahaja. Bukan maksud bagi macam mana ni? Dia boleh dibahagi genap. Genap. Nanti saya tunjukkan. Bahagi genap. Bahagi banyak nombor yang boleh dibahagi. Semua nombor boleh dibahagi. Genap ni maksud dia tanpa baki. Boleh dibahagi tanpa baki, dengan diri dia sendiri saja. Okey, contoh. Nombor 1 bukan nombor perdana. Kita tengok nombor 2. Kita nak tengok nombor 2 ni nombor perdana ke bukan. Jadi nombor 2, syarat yang pertama boleh dibahagi dengan 1. Boleh tak? Boleh. 2 bahagi 1 dapat 2. Genap tak nombor ni? Genap. Kalau tak genap ni, contoh dia 2.12. Itu tak genap sebab ada perpuluhan, ada baki. Ada perpuluhan maksud dia ada baki. Okey. Kemudian nombor 2 ni bahagi pula dengan diri dia sendiri. Ni. 2 ni diri dia sendiri. 2 bahagi 2 dapat tak? Berapa jawapan dia? 1. Okey. Hanya boleh dibahagikan dengan diri dia sendiri saja. Okey. Dan nombor 2 ni boleh dibahagikan genap dengan nombor lain tak? Contoh kita ambil 2 bahagi 3. Boleh tak? Boleh tak 2 bahagi 3? Cuba awak bahagi. Boleh tak 2 bahagi 3? Tak boleh. Awak tengok 2 bahagi 3. Berapa ni? Kosong. 3 darab kosong. Kosong. Okey. 2. Nampak tak? 2 ni adalah baki. Tu maksud dia tak boleh dibahagikan dengan nombor lain. Tak dengan baki. Faham? Jadi 2 ni adalah nombor perdana. Kalau nombor tu boleh dibahagikan dengan nombor lain,
tanpa baki, dia bukan nombor perdana. Contoh nombor 3. 3 pun sama 3. Boleh dibahagikan nombor 1? Boleh. Dapat 3. Boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri? Boleh. Boleh tak 3 ni bahagi dengan nombor lain? Contoh 2. 3. Kita nak tengok dia, kalau dia boleh dibahagikan dengan nombor lain, tak ada baki, dia bukan nombor perdana. Contoh 3 bahagi 2. Kita buat 3 bahagi 2. Tengok. Sifar 2. 2 darab 1. 2. 3 tolak 2 berapa? 1. Ada baki ni, nampak baki. Jadi kalau ada baki, maknanya dia tak boleh dibahagikan dengan nombor lain. Dia tak boleh dibahagikan dengan nombor lain. Jadi dia adalah nombor perdana. Fahamkan betul-betul Okey, kita tengok nombor lain. Nombor 4 pula ni. Nombor 4. Kita cek satu-satu. Nombor 4. Boleh tak bahagi dengan diri dia sendiri? Boleh. Boleh tak bahagi dengan 2? Nampak? Ni boleh tak bahagi, boleh tak bahagi dengan 1? Boleh. Ni dia bahagi 4. Boleh. Tapi nombor 4 ni dia boleh dibahagikan dengan 2. Nombor lain ni 2. Kita dapat berapa? 2. Dapat genap. Jadi nombor 4 ni bukan nombor perdana. Okey, nombor 4 bukan nombor perdana. Okey. Saya padam dulu ini. Padam. Okey, kita tengok nombor lain pula. Kita tengok nombor lain. 5 pula. Kita test. Nombor 5. Okey. Nombor 5 ni kita nak tahu nombor perdana tak? Okey, kita cek yang pertama. 5 boleh bagi 1? Confirm boleh. 5 boleh bagi diri dia sendiri? Boleh. Cuba awak tengok nombor 5, boleh tak kita nak bahagi dengan nombor lain? Kita cuba. Contoh 5 bahagi 2. 5 kita bahagi dengan 2. Boleh? Dalam sifar 2 ada 5 tak? Tak ada. Dalam sifar 2 ada paling dekat 4. 2 darab 2 4. Baki 1. Jadi nombor 5 ni tak boleh dibahagi dengan genap. So nombor 5 ni adalah nombor perdana. Saya ulang lagi sekali. Hak mana boleh dibahagi genap dengan nombor lain, dia bukan nombor perdana. Faham Okey, tengok nombor 6 pula. Nombor 6. Bahagi dengan diri dia. Boleh. Bahagi dengan 1. Boleh. Bahagi dengan diri dia. Boleh. Tetapi nombor 6 ni awak nampak? Dia boleh dibahagikan dengan 2. Jawapan dia 3. Dia boleh dibahagikan dengan 3. Jawapan dia 2. Jadi dia adalah nombor 6 ni adalah bukan nombor perdana. Faham Okey, tengok tombol yang tak ada sini. Nombor 7. Kita tengok nombor 7. Bahagi dengan dirinya. Boleh. 7 bahagi 7 dapat 1. Bahagi dengan 1. Boleh. 7 bahagi 1 dapat 7. Boleh tak nombor 7 kita nak bahagi dengan nombor lain? Contoh nombor 2 ke? Nombor 3 ke? Nombor 4 ke? Nombor 5 ke? Nombor 6. Contoh. Boleh tak? Kita ambil 1 je. 2. 7. Okey. Boleh tak bahagi dengan 2? Kita nak cek sesa. Tak boleh sebab 2 darab 3 dapat 6. Baki 1. Okey, tak boleh. Okey, 7 bahagi 3. Boleh tak? Pun tak boleh. Sebab dalam sifar 3 tak ada 7. Dalam sifar 3 ada 6 saja. 3 darab 2. 6. Okey, baki 1. Boleh. 4 pun tak boleh. Dalam sifar 4 tak ada 7. Dalam sifar 4 ada 8 saja.
5 pun tak boleh. Daripada dalam sifar 5 ada 5, 10. Jadi bila tak boleh macam ni, nombor 7 adalah nombor perdana. Okey. Okey, kita tengok sini. Saya bagi contoh nombor perdana yang dia bagi ni. Ini adalah contoh perdana bagi awak tengok betul-betul dan kita buat kesimpulan. 11 nombor perdana. 13 nombor perdana juga. 17 nombor perdana juga. 19 pun nombor perdana. Yang perempuan ni pun buat sama. 23 nombor perdana. 29 pun nombor perdana. 31 pun nombor perdana. 37 pun nombor perdana. Apa persamaan awak tengok ke semua 8 nombor ni? Tengok betul-betul. Apa persamaan pada 88 nombor? Semua ni nombor perdana. Persamaan dia, kebanyakan nombor perdana mestilah nombor ganjil kecuali 2. 2 je. Bukan nombor ganjil. Selain daripada 2, semua nombor perdana adalah ganjil. Tapi bukan semua nombor ganjil adalah nombor perdana. Saya ulang lagi sekali. Semua nombor perdana mesti nombor ganjil kecuali 2. Tapi tak semua nombor ganjil adalah nombor perdana. Contoh 9. 9 nombor ganjil. Adakah dia nombor perdana? Tak semestinya. Sebab apa? 9 boleh dibahagi dengan berapa? 3 tanpa baki, iaitu 3. Jadi 9 bukan nombor perdana walaupun dia nombor ganjil. Lain, 15. 15 pun ganjil. Tapi dia boleh dibahagi dengan tanpa baki dengan 3 lagi 5. Okey. 21. Tak ada tak 21 dalam ni? Ada tak 21? Tak ada. Sebab apa? 21 nombor ganjil. Tapi dia bukan nombor perdana. Sebab apa? Nombor 21 boleh dibahagi dengan 3. Dalam sifar 3 ada 21. 3 darab 7. Dan nombor 21 juga boleh dibahagi dengan 7. 7 darab 3. Dia faham Yang selain daripada, ada banyak lagi lah. Ni semua yang tak boleh dibahagikan dengan nombor lain genap. Semua ni nombor perdana. Okey? Kena fahamkan betul-betul. Okey? Okey, ni latihan. Latihan ni muka surat 9. Buat yang mana saya tik ni, buat 1 tak payah. Nombor besar kecil ni tak payah. Awak dah tahu dah. Isi lebih daripada, kurang daripada pun tak payahlah. Okey, susun nombor ni kena buat. Kena buat kuning. Ni kena buat. Okey, susun je. Menaik dan menurun. Maknanya dua-dua 2. Contoh nombor ni buat dua-dua. Jawapan dia A. Untuk A ni 1 awak buat dulu. Menaik. Siap menaik. Siap menaik buat menurun. Okey. Menaik. Siap menaik, lepas tu buat menurun. Sama juga dengan B pun sama. Buat 2. Menaik dulu, buat menurun. Okey. Yang nombor 4 ni pun awak buat. Lengkapkan nilai-nilai yang mungkin bagi rangkaian nombor. Lengkapkan. 709415. 709418. Yang bergerak dia cuma nilai SAR ni 5 pergi ke 8. Jadi kemungkinan nilai dia 709416, 709417. Itu kemungkinan dia
Okey. Dan latihan kedua. Okey. Kenal pasti dan tulis nombor perdana. Awak tengok nombor-nombor dalam ni. Sini banyak nombor ni. Cari yang mana satu nombor perdana ataupun tak. Contoh dia 25. Adakah nombor perdana? Nombor ganjil dah ni. Okey. Tengok dalam sifir 1, 2, 3, 4, 5. Ada tak 25? Sifir mana yang ada 25? Sifir 5. Ada je dalam sifir 5, dia bukan nombor perdana. Okey. 27. Nombor ganjil dah ni, 7 belakang ni. Tapi adakah dia nombor perdana? Tengok dalam sifir. Sifir 1 ada 27 tak? Tak ada. Sifir 2 ada 27 tak? Sifir 3 ada 27 tak? Ada. 3 darab 9 27. Jadi dia bukan nombor perdana. Jadi tugas awak tulis je yang mana satu yang awak rasa nombor perdana. Okey? Pilih semua, tengok semua ni. Kemudian pilih. Yang mana satu. Okey, tengok soalan nombor 2. Nombor 1 buat. Nombor 2, 3 ialah nombor perdana. 30 pula bukan nombor perdana. Kenapa? Mengapa 30 bukan nombor perdana? Kenapa? Sebab dia 30 boleh dibahagi dengan nombor lain. 3 boleh bagi dengan nombor lain tak? Dengan genap? Tak boleh. 30 boleh. 30 boleh bahagi 3. Boleh bahagi 10. Boleh bahagi 5. Dengan genap. Tanpa baki. Jadi 30 bukan nombor perdana. Lepas tu kan kita nak buat jawapan. Awak jawab. Kalau soalan dia, mengapakah 30 bukan nombor perdana? Awak tulis sebab awak tunjukkan bukti 30. Tulis bahagi dengan ambil satu je. Berapa? 5. 30 bahagi 5. Kita dapat 6. Genap. Jadi dia bukan nombor perdana. Okey, faham Okey, nombor 3. Senaraikan nombor perdana dalam lingkungan 100. Okey, yang ada digit 7. Berapa bilangan dia? Awak kena senaraikan. Yang ada digit 7. Contoh dia. Kita tengok kat atas ni. 57. Tulis 57. 17. Kita ambil daripada bawah Ada nombor 7. 7. Sendiri ada nombor 7. Cari lagi 13, 14, 15, 16, 17. Okey, ada nombor 7. 27. Betul tak 27? Betul tak 27? Bukan. 30, 31. Cari yang ada 37. Contoh dia. Betul ke tak? Awak cek balik Jadi awak kena tulis. Semua yang ada nombor perdana yang ada angka 7. Awak tulis. Lepas tu awak kira berapa bilangan dia. 47 ke, 57 ke, 67 ke, kira. Tengok belakang. Cek belakang Tulis. Kemudian senaraikan dan kira ada berapa bilangan. Okey, tu je. Untuk minggu ni, jadi yang ni awak buat banyak sikit sebab kita ada cuti tahun baru Cina panjang. Okey, buat latihan ni. Cuti, jaga diri. Jaga kita, jangan keluar berjalan sangat. Okey, tu je daripada saya. Sekian, terima kasih.